Alhamdulillah, penuh. Okey, baik. InsyaAllah, kita tengok sekejap. Saya nak tengok apa nama ni. Pagi tadi kelas dengan siapa? Dengan Madam Akma. Madam Akma adik Madam adik. Madam Akma. Okey. Kelas ni siapa ketua Lupa saya. Intan. Intan Fariza. Intan Fariza. Okey, kejap. Ketua. Dalam list apa name list yang kamu bagi sir tu saya nak tulis. Ketua. Okey. Alright, sebelum sebelum kita mulakan kelas, insyaAllah kita jemput seorang. Kali ni saya nak panggil nama apa Yang lepas apa baca doa minggu lepas? Hanan. Okey. Hari ni kita panggil Abdul Mukid. Boleh? Mukid. Abdul Mukid. Sila baca doa, boleh? Mungkin ni. Mana senyap ini? Okey, Muhammad Amal. Ada Muhammad Amal? Ada. Okey, Amal baca doa sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka mimma 'allamtana wa rudda inda ihtiyajina ilaik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbi Amin. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhammad Ammar. Alhamdulillah. Syukur. Hari ini kita dapat bersama lagi bersiaran dalam kelas online, menggantikan kelas pada hari Isnin, public holiday, hari keputeraan yang agung kita So kita gantikanlah setakat mana yang kita boleh ni hari ni, insya-Allah. Okay, sebelum kita mulakan, semua on kamera sebentar untuk saya snap screenshot untuk bukti sebagai evidence untuk kelas pada pagi ini. Okay, cuba on kamera sebentar, sekejap saja saya nak screenshot. Saya nak screenshot. Ada lagi tu yang tak on kamera tu. Mukidnya bagaimana Abdul Mukid ni? Aduh, senyap je. Diseru namanya tak ada, tak keluar. Masuk dalam kelas tempat ni. dia hujan, sir. Line slow. Dia kata line tempat dia slow. hujan. Okeylah. Aina Kamila tak on lagi kamera. Siapa nama? Ahmad Mifzal. Ya, tapi tak nampak lah yang kamu punya ni, Mifzal. Tahu kenapa? Dia macam ada keluar link to my access. Dia keluar macam tu. Okay, sebentar saya screenshot. Saya pun tak tahu kenapa. Maksudnya kamu kena setting kamera dekat laptop kamu lah tu. Takut dia tak boleh reflect kan. Dia punya apa nama tu? Kamera. Di left ni, puteri left. Line tak clear ke? Sekejap. Dia baru masuk. Line tak clear. Terpaksa kata angkat ni pun hujan ni. Mungkin ada line tak apa nak elok kan. Sekejap saya. Dia orang semua duduk area situ. Semua area tangkap ke? Sekejap saya print screen sekejap. Kejap.
tender 6 hari bulan 9 tender 9 hari bulan 6 9 hari bulan 6 2021. Okey, beres. Okey, beres. Boleh off camera. Thank you very much. Alright. Kita last week, last class, last session kita berhenti separuh chapter pertama ya. Separuh chapter pertama. Sekejap saya share. I'm sharing my slide dulu sebentar. Saya tutup yang mana tak ni. Kat chapter 1. Okay, chapter 1. Chapter 1. Alright, chapter 1 berkisar yang lepas kita dah sentuh tentang PCB, definition of PCB, differences of PWB and PCB as well. And kita tengok juga apa nama ni, jenis-jenis PCB seperti yang terdapat dalam hierarki pada slide nombor 6 ni. Yang mana dia ada klasifikasi, diklasifikasikan based on material, based on processing, based on graphic arrangement, based on type of dia punya material, sama ada the construction ni rigid atau flexible, and type of processes involved in producing the PCB, sama ada through hole ataupun tidak. Dari segi structure-nya, double layers, multi layer ataupun double side PCB. So yang ini adalah jenis-jenis dia, dan kita juga go through dia punya apa nama ni apa panggil tu, karakteristik dia, karakteristik, dan juga untuk setiap jenis PCB tu apa karakteristik dia. So hari ni kita nak tengok apakah yang melibatkan proses nak menghasilkan PCB tu sendiri. Okay, yang last kita berhenti sampai setakat slide 15 15 yang mana last kali yang ni masih lagi evolution dari segi sejarahnya. PCB bermula dipatentkan pada tahun 1925 oleh American Charles Dukas. Sebelum tu hardwired dia dah gunakan pada late 1850-an. So yang ni printed wiring, printed circuit telah diintroduce by Charles Dukas, di mana dia send for patent, copyright patent. Alright, kita teruskan untuk step untuk menghasilkan PCB secara yang ini kita panggil manual lah. Ada beberapa step di sini yang mana kita boleh produce menggunakan manual ataupun mesin. Generating the artwork, step pertama ni adalah kita draw circuit kita, elektronik kita tu, sama ada menggunakan software ataupun kita lukis tangan. Tak kira lah macam mana pun kita boleh buat benda ni. So and then kita preparekan dulu a piece of PCB yang raw-nya, yang ada copper, copper laminated and coated with copper tu, and then kita potong mengikut kesesuaian ataupun size produk kita yang kita nak. Kalau kita produk tu kecil tak payahlah kita ambil sebesar-besar, tidak kan PCB tu. Kita tak optimumkan penggunaan ruang. So kita akan potong menggunakan shearing mesin ataupun gergaji mata halus untuk suit dengan produk yang kita nak hasilkan according to the size of the product. So buat cleaning yang ketiga, kita bersihkan on top of surface, PCB surface tu. Sometimes copper tu ada a bit rusty ataupun we need to remove the oxidation layer. So that's why kita kena basuh ataupun kita kena lap dan kita buangkan lapisan yang teroxide, teroksida. So kita buangkan tu bagi bersih balik, bagi berkilat balik. So for yang seterusnya kita kenakan lamination of photoresist, yang mana kita laminate, kita lapisi permukaan copper plate tadi tu dengan photoresist. Ini bertujuan untuk menahan daripada penghakisan nanti, and then kita expose the photoresist to the UV protected light.
So kita and then yang keenam, kita nak masukkan litar yang kita buat tadi tu, litar elektronik yang kita buat tadi tu ke dalam board yang kita dah ready. Copper semua tu yang kita dah cuci, kita dah buat apa semua treatment tu, kita transfer artwork tu kepada PCB. And then dah kita transfer, so sekarang litar-litar tu dah berada di pada PCB tu, baru kita dah masukkan, kita lalui proses etching. Proses etching ni ialah kita remove unwanted copper plate yang kita tak mahu. So kita akan left only the circuit that covered from by artwork. Yang kita tak mahu tu dia akan terhakis berdasarkan tindak balas kimia, etching. So and then lepas etching kita bersihkan, kita stripping, remove the photoresist lamination tadi tu, kita buang dan kita lap balik, kita bersihkan menggunakan saki-baki copper yang tinggal tu, kita bersihkan. And then last but not least, kita drill hole yang mana lubang untuk kaki komponen lah. Kalau kita tak drill, macam mana kaki-kaki komponen yang kita nak gunakan untuk masukkan komponen seperti transistor, resistor, inductor, kapasitor semua tu kan. So kita kena drill several point on top of the board kan, untuk kita masukkan komponen. Yang itu secara umum bagaimana nak produce PCB. Okay, dan sekarang saya nak explain juga untuk PCB dan barang-barang komponen elektronik ni semua ni, kita ada satu standard, international standard yang dipanggil IPC. Ia adalah formation of terdiri daripada beberapa members dari pemain industri player, elektronik dan juga manufacturing that produce PCB ataupun elektronik komponen. So dia ada setakat ni ada 4,800 member companies around the world, international. So dia terdiri daripada designer, supplier, pembekal komponen elektronik, pembekal PCB, board manufacturer, assembly companies dan original equipment manufacturer. Semua company ni, members ni bersidang dan menubuhkan satu standard untuk melahirkan atau untuk tujuan tertentu yang boleh yang lead to 4 of the leading benefit seperti yang di bawah tu. Kita dia boleh improve communication, reduction of cost, mana tahu ada satu design atau dibuat research, dia boleh buat collaboration research, and then propose with the one method of value analysis that able to reduce cost and sometimes improve reputation and new opportunities untuk market ataupun untuk marketing ataupun explore new technology kan. Yang itu kita tengok tujuan dia IPC standard ni untuk PCB atau elektronik ni. And then dia lahir juga produce juga terminologi, term-term yang digunakan pakai standard international yang mana digunakan pakai untuk electrical dan elektronik maupun PCB, bidang PCB. Yang itu tujuan IPC standard tu. So, yang ini adalah example IPC dan kelas-kelas yang digunakan pakai untuk industri electrical, elektronik dan juga PCB. Ada IPC 2581, 2221 sampailah macam-macam. Ada bukan ni saja, ada yang baru lagi. Yang ini kelas-kelas dia. Dia ada kelas, dia classify based on, contohnya yang pertama, dia based on general electronic product. Yang kelas kedua, dedicated service electronic component product. Yang ketiga untuk high performance electronic product, untuk power elektronik. Kemudian ada untuk testing, ada untuk assembly, untuk IC dan juga untuk critical operation. So dia ada macam-macam klasifikasi, dia based on IPC tertentu. Based on persidangan antara inilah dia ada members dia. So ini untuk your knowledge untuk pengetahuan bahawa dia ni macam di sinilah, macam di Malaysia kita ada ST Suruhanjaya Tenaga yang mana dia lahirkan satu guideline untuk jurutera ataupun technician ataupun juruteknik berkaitan dengan electrical follow the guideline yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, Jabatan Negara Jabatan Tenaga Elektrik. Dulu jabatan ni, sekarang Suruhanjaya Tenaga dia tukar. Kalau medical device kita ada MDA, Bayu Perubatan punya equipment, medical devices and authority, itu mengawal semua dari segi penggunaan, dari segi pembekalan, dari segi keselamatan, safety and health untuk equipment tu sendiri, kesan dia terhadap penggunaan terhadap pesakit
kesan terhadap pengguna, user yang mengendalikan alat tu. Tu semua ada satu badan-badan yang ditubuhkan untuk mengawal selia equipment ini. Bukannya di setiap negara dia ada pengurusan dia tu sendiri, dan ini penting untuk mencapai satu piawaian yang standard lah, saya cakap standard dan untuk kebaikan untuk semua. Alright. Tu untuk IBC. And then yang ini design graph paper ni, kalau kita ni lah kita tengok ni, sebab kamu pun dah try menggunakan software tu. So graph paper ni sebenarnya just draw apa nama circuit je. Okay. Tapi kita now I'm try to explain about dia punya PCB process to develop the PCB by using manual. Tapi kita tengok video sebentar lagi saya cerita dulu. So PCB is a mechanically support. Dia cakap mechanical ni sebenarnya sebab apa? Sebab PCB ni adalah supporting untuk komponen elektronik. Komponen elektronik ni lah komponen elektrik elektronik. Tapi yang PCB ni kata mechanical support ni sebab dia adalah terdiri daripada any material macam PVC ataupun material macam fiberglass ataupun kayu. Yang itu dia hold the komponen elektronik komponen tu untuk dia menyebabkan satu produk itu beroperasi. So dia mechanically support So that's why dia part of produk tu lah. Dia support the component. Dia atas dia on top of the board is ada conductive tracks, iaitu copper yang macam lita-lita tu and pads and other features etched from copper sheet laminated onto the non-conductive substrate. Lapisan yang tiada non-conductive yang tiada copper tu kita panggil non-conductive substrate lah. So a printed circuit board as pre-designed copper track on the conductive sheet. Pre-design macam kita yang design dahulu sebelum kita lekatkan pada board tadi tu. So predefined track reduce the wiring, thereby reducing the fault arising due to the loosened connection. Tujuan dia, kenapa kita kena design lita ni sebelum kita produce, kita boleh je kan kalau kita nak terus lukis, kita kena pre-design dekat software ataupun dekat simulation tu, kita nak trace dulu any error ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin. Dan by the way kita boleh tahulah kalau ada silap ke, ada error ke, kita boleh tentu dahulu, kita boleh correct, kita boleh betulkan dahulu error tu and then baru kita print. Kalau dah jadi PCB, kita nak betulkan dah payah kan, kena buat rework, dan rework take time. Bila kena take time, kalau kita cakap pasal manufacturer, masa itu duit. So time is money. So money is time. So kita kalau rework, proses tu adalah proses melibatkan kerugian. Kita tak mahu. So that's why kita nak reduce faulty, reduce fault, reduce any error and reduce losses. Okay. So simply need to place the component on the PCB and the solder them. There are all three basic method to make a PCB. Ni basic method untuk menghasilkan PCB, iaitu pertama kita iron ataupun glossy paper method. Ini kalau yang kompleks lah kita kena menggunakan glossy paper, kita iron glossy paper yang ada printed glossy paper tu yang ada circuit diagram tu ke board. And then yang kedua, circuit direct draw the circuit by hand on the PCB directly ini kalau lita-lita yang simple. And then laser cutting edge etching, ini kalau yang advance lah And then ni explain apa ni. Okay, kalau kita menggunakan software, ada banyak option software, antaranya adalah Autodesk Eagle, PCB Wizard, dan yang kamu gunakan adalah Proteus. Yang Proteus ICs yang baru gunakan ICs So yang itu adalah contoh-contoh software yang pakai untuk design dulu lita, and then bila sampai ke PCB baru kita akan gunakan RS part untuk dalam Proteus tu untuk menghasilkan PCB, untuk design PCB. So step one tu, take a print out of PCB board layout, take a print out of your PCB layout using a laser printer, print macam A4 ke, tapi menggunakan glossy paper. Make sure glossy paper tu kita set untuk print mirror printing mirror print out. Macam kamu selfie lah. Selfie kan kalau kita tengok dia mirror kan, pandangan dia adalah pantulan. Maksudnya kalau kita tengok, kalau kita ambil gambar tu, tulisan akan jadi terbalik apa semua kan. So kita nak yang itu. Sebab mirror printing. Mirror printing. Because what? Sebab bila kita
lepas kita print tu, kita akan tekapkan dia. Kita akan tekapkan drawing tu, artwork tadi ke PCB. Nanti. Sebab tu kita kena mirror print. Mirror printing. Kita setting pada printer tu supaya dia print glossy paper tu, dekat atas glossy paper tu dia mirror. And then cut the copper board. Potong board copper tadi tu according to the size lah. Jangan kita gunakan sebesar-besar copper tu, dia membazir. So kita kena minimize, optimumkan penggunaan circuit based on size of product. Copper plate cut, and then by using a shearing machine ataupun gergaji besi yang mata halus lah. Okay, and then rubbing away the top oxidation layer, remove any strain ataupun any debris from the surface of the copper plate. And then step 3, transfer the PCB drawing tadi tu onto the copper plate. Macam mana kita nak buat? Ada dua method lah. Iron and glossy paper method, itu tu complex circuit yang kita hasilkan, kita lukis. Dan yang kedua, kalau kita simple macam setakat litar Swiss, litar macam ada tak banyak sangat lah, litar dia tak kompleks, kita boleh direct kita lukis pada copper board tadi tu. Simple untuk small circuit, kita boleh direct lukis menggunakan marker permanent. Using the permanent marker to sketch the PCB on the board. So kalau yang pertama tadi kita iron the glossy paper tadi tu, yang kita lukis yang kita dah print dekat komputer tadi, macam tu, nampak nombor 1 tu. Ditekapkan iron tu ke copper board. And then nombor 2, dah lepas tu baru dia tanggalkan lapisan kertas tu lah. So yang terhasil tu, yang tinggal hanyalah trace dia punya litar-litar dia tu. Tapi tak semuanya ni, ada yang kurang terang. So kita kena ambil marker pen, kita kena terangkan mana kawasan-kawasan yang tak terang. Tu yang keempat tu, step keempat tu, darkening the trace. So apabila kita darkening the trace tu nanti, sebab tu kita kena guna marker pen marker pen yang permanent, sebab dia boleh cover, dia boleh hold copper plate tadi supaya tidak terhakis apabila kita masukkan dalam etching chemical nanti. Etching chemical yang menyebabkan copper yang selain daripada artwork tadi terhakis. Alright. Step kelima, baru kita masukkan plate tadi ke dalam etching solution. Etching solution adalah chemical fluoride, sodium fluoride, apa nama dia? Fluoride lah belakang dia, saya tak ingat nama dia. Okay, solution ni dia lah menghakis. Dia akan menghakis copper plate tadi. Maksudnya unwanted copper plate tadi dia akan hakis, yang tertinggal hanyalah yang kita cover dengan sama ada marker pen ataupun glossy paper tadi tu. Kan? Yang itu yang tertinggal. Maka ingat ni, kalau seelok-eloknya kita dalam proses ni kita pakai glove lah. Kita pakai glove. Kalau kena tangan pun chemical tu kita basuh cepat dengan air. Sebab ada kulit yang alah teruk, dia akan ada efek juga kepada kulit. Sodium chloride. Okay, and then kita bersihkan. Lepas kita bersihkan board tu menggunakan air biasa, and then dapatlah litar yang kita nak. Last sekali kita kena drill lubang kaki yang mana komponen kita nak masukkan untuk kita solder. Yang macam itulah. Ini proses-proses ni kita boleh jalankan secara manual. Okay, sebentar saya nak tunjukkan kongsikan satu video berkenaan dengan manual PCB development. Sebentar. Sekejap. Hi friends, welcome to IT. Sebentar, sharing again, sharing. Okay.
Okay, nampak tak skrin yang ini? Suara dia dengar tak? Welcome to iCube Design Studio. Today we are sharing making Okay, a bagus. system board using screen printing in a very easy Ini panggil screen printing Dia buat cara produce PCB. Dia ada tracking marking, dia ada legend printing dengan ada green masking. Expose screen tu yang ni lah, cetak dia tu. Resist ni adalah ink lah macam ni. Fluorine chloride ni adalah etching punya ni. Copper board, bersihkan dulu copper board tu dengan menggunakan kita remove oxidation layer, bagi bersih dan kita keringkan pakai blower. Ini dah siapkan artwork dia, dah siapkan macam cetak baju tu. Dia ada circuit, masking dengan legend. So artwork tadi kita lekatkan di situ. So PCB ni dia buat banyak so that is why dia boleh dia tapekan PCB tu banyak-banyak. Okay, dia buat ink tu dia bancur dulu supaya dia lekat dekat PCB Ink solution ni dia ada campuran dia supaya tahan lah supaya boleh cover daripada dalam proses etching tadi. Kita tadi saya explain tadi kita gunakan glossy paper kan, yang ini dia menggunakan ink. Ataupun kalau kita nak gunakan permanent marker, yang itu iklan manual lah. So dia dah buat ni, so ink tu dia akan buat macam tu lah. Macam batik cetak baju macam tu. So artwork ni dia boleh buat berulang-ulang kali selagi tak rosak lah artwork dia. After doing the printing process, you need to clean the screen using cotton waste and reducer. So dia bersihkan balik. Other printing purpose. In order to get the track visible, we need to wash the board in a solution which is prepared by mixing water and ferric chloride. Ini etching air campur sodium chloride 1:1 sebelum kita nak buat etching proses tu dia punya ratio. Saya buat macam tu, kemudian kita masuk etching. Kita ayatkan sikit board tu. Okay, lama-lama nampak copper tu terhakis, nampak? Yang tinggal hanyalah artwork saja ataupun yang solution tadi tu. Nampak? Dia tinggal tu je. Ataupun kalau kita gunakan permanent marker tu je lah. Recommended guna glove Kemudian kita basuh board tadi pakai air kosong air ni. Dan kita sental pakai berus periuk untuk buang dia punya laminated film tadi ataupun photoresist ni tadi. Kemudian kita untuk legend print ni adalah legend ni untuk label ataupun lokasi dia. Dia print sebagai warna putih. So dia boleh ni, nampak tu ada lokasi komponen tu kan. Ni side lagi satu. So green masking ni untuk mewarnakan PCB color warna hijau Ada sebatian, ada campuran dia warna dengan chemical dilute dia punya dilution dia. And then dia nampak tu dia jadi hijau. Ni panggil proses ni kita panggil masking. Okay, tunggu kering. Dah tunggu kering, last kali baru kita drill. Drill untuk lubang kaki komponen tu lah. Sebelum kita masukkan komponen dan solder. Maka terhasil lah PCB produk. Like, subscribe our channel, share among your friends. Thank you. Okay, nampak? Okay, yang itu adalah contoh penghasilan PCB. Alright, ada soalan so far? Chapter 1. Chapter 1 ada soalan? Hanan tak ada, yang lain? Tak ada. Okay chapter 1 ni introduction, okay lah. Okay, so
Okay, kita take 2 minutes sekejap sebab lepas ni kita akan masuk chapter 2. Kita take break 2 minit atau 3 minit sebentar. Boleh Okey, boleh. Boleh.
Okay, we will be back. Okay, sekarang siapa ni? Fahmi. Line saya macam ni. Okey lah Fahmi, mana-mana lah, setakat mana yang mampu. Boleh dengar-dengar. Kalau tak boleh dengar, tanyakan kawan nanti. Saya pun nak tolong macam mana kan. Sebab ni kan kelas online. Tapi nanti saya bagi kerja dah. Saya dah bagi kerja dalam grup WhatsApp tadi Saya dah bagi kerja. Itu adalah Lita. Lita kita panggil rectifier. Ataupun dengan kata lain, itu adalah power supply 5 volt. Bergantung kepada regulator yang kamu gunakan tu lah. Regulator apa nama ni 5 volt ataupun berapa 12 volt. Kalau dia akan keluar 3 volt, 3 volt. Tengok bergantung pada regulator dia. Jadi saya share screen yang dalam grup kamu tadi dekat grup kamu tadi sini Okey ni. Lita ni adalah Lita power supply untuk kerja minggu ni minggu ni punya kerja. Menggunakan IC Proteus, design Lita ni. Ini adalah Lita. Okey, sumber bekalan ni yang pertama ni adalah V-sign ni adalah AC signal, AC power supply. Okey, ni double click setting 250 volt ataupun 240 volt 240 volt. Frekuensi 50 Hz. And then yang ni adalah transformer. Pilih pick komponen ni TR1 ni transformer. 2 input, 2 output. And then kita ada 4 diode kita gunakan ni. So Lita ni kita panggil full wave rectifier. So full wave rectifier dia ada 2 jenis iaitu bridge dengan center tap. Yang ni adalah bridge full wave bridge rectifier. Kita gunakan 4 diode ni. So lepas signal melalui 4 diode ni dia akan dapat dah DC. Tapi dengan ada distortion, dengan ada signal noise lah So kita letak satu kapasitor sini untuk filter. And then last but not least kita letak sini regulator untuk smoothing the circuit. Untuk dapatkan at the end dapat nilai 5 volt. 5 volt. Nanti kita akan tukar ni LED ni, nanti kamu kena remove LED ni. Kemudian biarkan dia supaya circuit ni ke ground dan 1 meter voltmeter ni kita akan sambungkan kepada resistor ni untuk membuktikan bahawa dia ada produce 5 volt 5 volt DC. Yang dekat sini AC ni kalau kamu measure menggunakan AC voltmeter dia akan mengeluarkan isyarat 240 volt AC RMS. Okey, yang ini adalah DC. So ini kita panggil rectifier, dia menukarkan AC kepada DC circuit. Okay, untuk tugasan minggu ni, ini Lita kena buat dekat ISIS, run the simulation dan macam biasalah, post dekat YouTube, bagi saya link. Untuk kerja minggu ini. Lita ni adalah Lita kita panggil power supply ataupun rectifier circuit. So ada soalan untuk kerja minggu ini? Sebentar jap, saya tengok ada lagi satu gambar Saya dah post dekat grup lagi satu. Bang kejap. Radio. Aha. Okay, nampak tak dia punya saya dah post dalam grup WhatsApp tu. Sekejap saya buka balik dalam grup WhatsApp. Yang ni. Kita gantikan LED tu tadi dengan kita tak LED tu kita remove, biarkan saja resistor tu di sini. So kita ambil multimeter, DC voltmeter ni kita measure kat sini. Pastikan keluaran dia ni dapat 5 volt dia ada plus minus lah pastikan dekat sini dapat 5 volt. Dan kalau kamu ambil lagi satu meter, attachkan pada input dia ni tapi pakai AC voltmeter, akan dapatlah 240 volt AC RMS. Sampai sini dia akan jadi 5 volt. Ini sebab kita pakai regulator 78005. 05 tu means di output dia akan dapat 5 volt lah, regulator, voltage regulator. Okay, faham Faham. Okay, bagus. Ni dah belajar kan dalam subjek basic elektronik. Rectifier, half wave rectifier, full wave rectifier.
Belum? Belum. Basic elektronik siapa ajar? Sebulan itu. Muja. Oh, dia belum tersampai lagi Belum. Baru diode. Okey, tak apalah. Ini kamu advance sikit. Kamu dah construct circuit. Bila semuja ajar apa half wave rectifier, full wave rectifier, kamu dah ini yang circuit yang aku buat dekat kelas Sehijan. Maksudnya dah buat lah kan. Maksudnya dah tahu kan. So ini ada advantage untuk kamu lah. Ini kerja minggu ni design, simulate circuit tu. Bagi jadi. Kemudian biasalah upload ke YouTube. Lagi bagus saya nak kalau ada explanation, kamu explain setiap komponen-komponen tu apa fungsi dia, lagi bagus. Tunjukkan kamu faham apa yang kamu buat. Okay, dan saya buka chapter ketiga chapter ketiga pula. Chapter 2. Chapter 2. Okay, chapter 2 ni mengisahkan pula. Saya screen. Mengisahkan Electronic Design and Automation. EDA, kita panggil EDA. Benda lah EDA ni. EDA ni adalah satu, dia punya nak kata sistem, dia macam satu konsep Electronic Design Automation. Dia fokus kepada yang dia punya concern dia, correctness, reliability, productivity and optimization of system construction. Tapi yang ini lebih kepada fokus untuk elektronik. Kalau mechanical dia ada asing dia ada sistem juga. Tapi dia still dalam bentuk design, dalam bentuk apa, mesti dia melalui sistem ni lah. So apa yang EDA ni buat sebenarnya? Itulah yang saya cakap tadi. Dia adalah terdiri daripada cross interdisciplinary field yang mana dia gabungan electrical, ada computer science. Sebab apa kita ada computer science? Sebab kita menggunakan software perisian, yang mana perisian tu dihasilkan daripada algoritma complexity, automation, logic, programming language. Sebab dia memerlukan modeling ataupun analisis simulasi. So that's why adanya programming yang agak kompleks menggunakan matematik di dalam tu. Tapi kita bukan dia cakap kita nak buat programming untuk menghasilkan software tu, tidak. Kita end user. So kita menggunakan software ni untuk design board, untuk design produk. So yang buat software tu memang adalah software engineering lah kan. So kita hanya menggunakan EDA ni untuk menghasilkan produk. So find rich and practical application. In this course will be study some representative problem and solution making very large scale integrated circuit ataupun komponen dalam design and automatic process. So dalam EDA ni kita akan cover system modeling, optimization, analysis and verification. Senang cakap software Proteus tu adalah part of EDA. Proteus yang ISIS dengan juga ARIS. So learning outcome, kita tengok ini adalah part of EDA. Yang pertama, draw this electronic circuit using design software tool. Kamu dah buat dalam kerja minggu lepas, iaitu dah draw dan juga make a simple simulation yang mana LED on dengan off. Itu dah buat dah tu. Okay, yang kedua, analyzing the electronic circuit using the design software tool. Okay, bila cakap pasal analyze, ni kamu kena tengoklah, kena gunakanlah beberapa meter macam ammeter, macam voltmeter, AC, DC ataupun menggunakan oscilloscope, nak tengok dia punya waveform, dan menggunakan power meter, kalau boleh gunalah, kalau tahu guna. Tengok dia punya berapa power. Okay, kamu ubah sikit nilai resistor ke kapasitor ke, tengok apa dia punya respon dia. Ubah nilai ni apa respon pada voltage, pada current. Itu analisis yang perlu dijalankan untuk yang boleh digunakan menggunakan software Proteus ataupun software tools ni. Ini dalam EDA system yang itu boleh cuba. Proteus tak kisah pun, salah pun tak meletup pun dia. Dia hanya software. Jadi that's why kita boleh buat simulation dengan mudah di situ tanpa ada rasa takut dan ragu, tak masalah pun. Paling-paling pun dia akan keluar warning message kata ni tak kena. Dia ni ada error, kamu kena correct the error itulah. Misalnya kalau kamu buat drawing lah contohnya. Kamu buat drawing tiba-tiba ada dua line intersect ataupun bertindan. So dia akan keluar message itu ada dua line bertindan, so kena betulkan. So yang ketiga, conduct the PCB hand drawing by using graph paper. Yang ni dah kita terus pakai software kan.
Kalau tengoklah nanti kalau naik ke college macam mana, susah lah kita nak buat macam ni kan. Kena face to face baru senang dalam kelas. So yang terakhir tu adalah ketika amali, build good working environment, interact with others, communication skill and effective collaboration to achieve common target ataupun task yang diberikan. Ini chapter 2 punya ni yang bawah tu adalah amali. Okey, untuk kalau tengok dari segi sejarahnya, sejarah EDA ni adalah sejenis tool ataupun alat yang membantu kita menghasilkan PCB ataupun produk. Dia part of computer aided engineering, CAE. So dalam CAE tu adalah ada ECAD, electronic computer aided design. Ketika design kita menggunakan ICs, kita kena draw, kita kena design, kita kena draw, kita kena run di simulation. And bila kita nak manufacture, itu dah pergi kepada manufacturing, CAM, computer aided manufacturing. So yang EDA ni pada ni dia ada concern dia kepada metodologi, algorithm yang untuk simulate testing the electronic system. Okay. Selain tu dia tengoklah juga the process of making the PCB, macam mana daripada starting from the zero until ada onboard, ada surface pada komponen, dah lekat pada komponen tu. So dia juga melibatkan modeling, synthesis dan verification of every level abstraction. Modeling maksudnya kita boleh tengoklah dalam 3D view ataupun 2D view, kita boleh tengok PCB kita macam mana. Itu semuanya advance of EDA system ni. Jangan pelik sangat EDA. Sebenarnya software tu adalah EDA sendiri, software Proteus tu. Alright, dari segi dia punya evolution dan sejarah dia, pada tahun 1980-an tak ada lagi EDA masa tu. Awal 1980 cuma ada VLSI, software untuk menghasilkan chip, software untuk menghasilkan untuk design komponen dan fabrication pada board lah, very large circuit scale integrated. Ini panggil VLSI. Okay. Dan akhir tahun pertengahan 1980-an baru ada modeling yang menggunakan analisis algebra dan matematik, menggunakan analisis. Yang ini melibatkan simulation lah, simulation. Awal tahun 1990-an baru ada lagi tak ditambah dengan finite element analysis method, FEM. Ini ada advanced sikit dari segi ketahanan dia, reliability of the material daripada komponen, ketahanan komponen. So dia ada finite element. And then late 1990s baru ada EDA. Dan EDA ni banyak dipelopori oleh negara-negara Eropah dan juga negara benua Amerika lah, Amerika. So the development of EDA ni adalah daripada fundamental language C programming ataupun C++ ataupun MATLAB code. Dia punya algorithm dia lah, sebab kita jadi kompleks tu sebab kita nak memerlukan dia untuk analisis. Analisis macam-macam, finite element analysis, jadi ada yang electrical electronic analysis, sebab kita nak mencapai optimization. That's why dia perlukan complex mathematical model. So kalau trend di market, of course lah, US dia invest a lot of market, dia grab market size untuk EDA ni, yang mana unjuran dia sehingga tahun 2025. Kenapa dia fokus pada US? Sebab US ni adalah pengeluar IC ataupun dia yang conquer lah, conquer the market, because kalau kat apa pun sekalipun, komputer pun, handset ke apa ke kan, memang IC dia kamu buka dalam tu sama ada Qualcomm ataupun Intel, Qualcomm atau Intel, semua dia pada Amerika, US. Kita tak boleh elak sebenarnya, kita tak boleh elak daripada teknologi yang diciptakan ni, sebab dia control dia ni. Even kuasa-kuasa besar lain pun beli dengan dia. Okay. So sehingga itulah dia market untuk EDA ni high demand sehingga tahun unjuran tu sehingga tahun 2025. Okey. Tengok kalau dari segi market di sini. Dari segi microprocessor, memory management, ada products yang menggunakan EDA. Paling banyak ialah microprocessor dan controller lah. Micro P, micro C. Right, So dengan ada pula evolution of sekarang ni ada Internet of Things, so EDA
Kita tak boleh lah EDA tu kita nak store data tu semua. Data-data tu semua bila kita cakap pasal data, kita kena simpan dalam database. So database tu kita perlukan internet internet supaya kita guna cloud. So ada IoT tu, maka integrate antara satu sama lain dan menjadikan dia keperluan pada masa ni. Dia bukan setakat saja untuk industri elektronik, untuk home appliances. Kamu lihat dia punya market dia adalah aerospace, defense, consumer elektronik yang saya cakap tadi, automotive. Automotive ni bukan setakat kereta saja. Dia melibatkan kapal terbang, dia melibatkan kapal, dia melibatkan kereta api, transportation semua tu. Itu melibatkan apa sekarang ni pun kenderaan menggunakan elektronik komponen dan tidak boleh terlepas daripada electronic design and automation. So kenapa kena penting sangat EDA ni? Sebab dia nak reduce error, nak minimize error atau minimize time ataupun cost ketika design dan produce product. That's why demand dia untuk EDA ni sangat tinggi. Kalau kita lihat pecahan dari segi EDA by product, sama ada penggunaan EDA, computer aided engineering yang itu warna biru, yang warna purple tu semiconductor. Semiconductor paling banyak digunakan EDA. Yang lain IC, PCB, ada services. So negara yang paling banyak kalau segi Asia China lah, China, Jepun. Yang lain-lain tu follow. So dia ada banyak jenis software saya nak cakap EDA tools ni. Ada dia satu software tu dia tak ada, kebanyakannya function ada sama, cuma ada satu advantage, ada disadvantage lah Dan kebanyakannya ada 4, dia fokus kepada 4 capturing the product idea pada schematic, then produce PCB, layout tool, performing the route, layout, placement and routing, and then create the manufacturing output. Yang itu Gerber file supaya kita produce, kita send kepada machine untuk produce the circuit, untuk produce the PCB. Contoh-contoh software ataupun tools yang kita gunakan ialah Eagle software, Autodesk Eagle, ada Keydeck, ada Pulsonic, ada Multisim, ada OCAD dan juga Altium. Yang kamu guna sekarang adalah Proteus, part of EDA tool. Semuanya berlicense dan it's not cheap, dia mahal. Tapi yang saya bagi kamu tu adalah crack version daripada tak ada. Sebab kita ni online learning, kalau nak cakap apa jadi lab semua makmal semua ditutup, even sir pun berada di rumah sekarang, apa yang ada kita buat daripada tak ada langsung. So bagi yang Proteus tu install lah, kita gunakan daripada yang tak ada. Dekat makmal ada yang original, Proteus yang original, cuma dah expired license dia tu. Mahal license dia bukannya murah. Even the education version pun mahal juga. Yang ni adalah Altium, contoh EDA layout, PCB design untuk Altium. Ini kamu tengok dah ada pelbagai warna tu. Pelbagai warna tu maksudnya dia berlapis lapis. Side by side ada multi layer lah, Contoh Altium software, PCB design. Nampak kompleks So lita yang saya minta kamu buat tadi adalah lita yang simple, tengokkan. Itu adalah lita yang mudah lah dibandingkan dengan lita-lita yang kompleks macam ni. Introduction and working of design software tool. Okay, yang saya explain tadi EDA, dia terbagi kepada beberapa sub-sub. Dia ada CAD, ECAD kan. So computer aided design tu adalah lebih kepada drawing, lebih kepada designing, and then sebenarnya bawah CAD tu ada CAE. CAE ada CAD dengan CAM. Kalau dalam design CAD saja. Kalau CAM sampai manufacture. Bila kita dah dapatkan data untuk produce the product, itu kan kita katakan dia sampai ke peringkat CAM. Yang mana CAM ni, computer aided manufacturing ni, dia akan pilih proses material yang bersesuaian untuk menghasilkan produk tu. Katakan kita dah design, dah cantik semua, and then kita pergi kepada CAM software tu, dia akan tentukan proses apa yang bersesuaian untuk menghasilkan produk tu, machine apa yang bersesuaian untuk menghasilkan produk tu. Katakan contohnya proses
proses shearing pemotongan menggunakan mesin apa, mata apa. Kemudian menggunakan lepas shearing, katakan perlukan drilling. So drilling digunakan mata apa, diameter berapa dan lokasi di mana. Dia tentukan semua mesin apa yang digunakan. Kan? Begitu dengan mesin-mesin lain lah, turning, soldering ataupun welding, ikutlah. Itu dia panggil CAM, Computer Aided Manufacturing. Tadi design saja kan, design lukis saja. Kalau CAM lebih kepada produce product. Okay. So itu adalah part of dia punya EDA lah EDA tools. PCB editor dalam bentuk konsep PCB ni sama juga. Daripada CAD tadi tu kita menggunakan ICs kan, draw circuit, run simulation, and then kita masuk kepada RS PCB editor untuk design PCB, dan dah dapat PCB tu kita dah buat simulation semua, and then kita dapatkan dia punya Gerber file, baru kita send kepada CAM lah. CAM ni kita send kepada mesin CNC untuk produce PCB menggunakan mesin CNC kita panggil mesin dia bukan milling dia engrave. Itu kalau menggunakan mesin CNC. Kalau yang producer PCB yang menggunakan manual tadi, yang menggunakan etching semua tu lah. Kalau kita menggunakan mesin CNC, kita dapatkan Gerber file dan masuk kepada mesin. Dia automatic, dia run the machine dan keluar je ada PCB dengan circuit yang cantik. So circuit design and schematic entry, yang inilah yang ni ICs lah, ICs dalam Proteus tu. Process designing standard circuit diagram with related symbol and parameter, and known as schematic capture and schematic entry. And present day schematic editor also have some all following features. Okay, kita ada extensive component library. Katakan kamu tengah buat satu komponen tak ada dalam library, kamu sebenarnya boleh add on library tu. Contoh kamu nak buat, tiba-tiba nak ada satu IC tak ada. IC contohnya lah, tengah buat nak pakai Arduino Nano. Arduino Nano tak ada dalam library. So kamu kemudian boleh cari kat Google, download. Sekarang freeware je. Kat mana-mana pun kadang-kadang ada orang bagi je. Contohnya Arduino Nano punya library kan, untuk Proteus, orang akan bagi. Nanti ada boleh download, boleh add on pada dalam folder lab elektronik tu, lab shop elektronik tu. Dalam tu pilih model dengan folder library, add on dalam tu, dia akan override. Maksudnya nanti dibuka balik software Proteus, kita cari balik ada komponen yang kita nak tu. Tapi kita kena Google lah So option to create and define your own component pun boleh. Kita boleh define komponen kita sendiri kalau kita nak produce komponen dan circuit kita. Tapi untuk kegunaan sendirilah kalau kita nak guna untuk volume, high volume ataupun mass production, kita menggunakan standard komponen ataupun IC lagi senang. Dan itu memang dah predefined, dah memang ada pattern copyrighted, senang. Tapi untuk kita kegunaan sendiri tak masalah, kita boleh define, kita boleh buat sendiri komponen ataupun circuit kita. Capabilities for hierarchical design. Maksudnya hierarki ni akan ada, kita banyak satu komponen atau produk tu akan ada beberapa, ada part, ada sub assembly part, kadang-kadang bawah tu ada komponen-komponen yang dicantumkan untuk membentuk satu part tu. Itu kita panggil hierarki design. Satu komponen, ada bawah tu ada banyak sub komponen. At the end kita akan lahirkan bill of material. Bill of material ni adalah total number of part dengan type of part. Number of part dengan total jumlah part. Kenapa kena ada pentingnya benda ni? Sebab nanti kita nak calculate berapa cost yang terlibat dalam menghasilkan satu produk. So furthermore, automatic detection of unfeasible connection atau other errors. Dia boleh detect sama ada software ni, tool ni dia boleh detect sama ada connection kita tu open circuit ke ataupun short circuit ke ataupun ada error, double ke, double connection ke. Dia boleh keluarkan message menyatakan bahawa dia ada error. And documentation of circuit detail and calculation of bill of material yang seperti saya cakap tadi, sebab melibatkan cost, sebab dia list down of all components and number of component, and creation of netlist and other common format for storing and transferring data related to the circuit. Inilah sebab nulis kita akan generate, kita akan transfer untuk CAM, Computer Aided Manufacturing. So dalam Proteus, ini adalah one of the EDA tools yang kita gunakan, Proteus 8 ataupun ada yang setengahnya install Proteus 8.6, ada yang 8.3, ikutlah mana-mana pun boleh.
Dalam tu ada dua komponen, iaitu ISIS dan juga ARES. So ISIS ialah software yang kita nak gunakan untuk draw schematic diagrams, run simulation in real time. Real time ni maksudnya apa? Kita buat simulation tu, kita ambil meter, kita boleh tahu bahawa current dengan voltage pada keadaan pada ketika tu, pada ketika simulation berjalan tu berapa nilainya. In time. Real time means kita dapat respon tu on the spot. Tu ISIS. Whereby the ARES adalah part of Proteus juga yang digunakan untuk PCB design. Dalam PCB design ni kita boleh buat 2D ataupun 3D view PCB. Maksudnya kalau kita nak, kita dah arrange komponen tu mengikut susun atur yang kita nak. Kemudian kita run the routing. Routing maksudnya dia cari laluan dia lah, antara satu komponen dengan komponen lain, automatic route ataupun kita buat manual pun boleh. Tapi dia akan trace lah, dia ada trace sendiri. And then kita boleh view kan produk tu, apa circuit tu secara 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Ya. Alright, itu ada dalam Proteus. Ini perbezaan IC dengan ARES tadi lah dalam Proteus. Yang mana IC tu ada banyak komponen, kita boleh run simulation. Whereby the ARES ialah untuk PCB design and also construction of komponen tu dia lah. Kita buat routing pada PCB. Right. Yang ini macam saya yang kamu dah buat last minggu kedua. Ini design start design pada ICs click file, new design, kena setting dia punya size. Kalau tak nak pakai ini apa-apa, kita default saja. Default and then dah keluar macam ni, baru kita boleh add komponen kan. Kita boleh pilih komponen dalam pada library. Komponen mode kita boleh pilih dalam library tu, kita boleh double click. Kalau kita nak button lah. Kalau komponen resistor lah. Kita double click, dia akan simpan pada komponen list of komponen tu, library sebelah kiri tu. And then kalau kita tekan OK je, maksud kita boleh gunakan terus. Klik kanan pada mouse, keluar pada shadow tu, komponen tu, dan klik kiri, dia akan letak pada template kita. Kalau kita nak sambungkan antara komponen-komponen, yes, kita pakai join atau connector wire tu, connection. Kalau kita nak ubah nilai sesuatu komponen tu, contoh resistor, kita 10 kilo ohm, kita nak tukar kepada 330, double click saja. Double click dekat body of the component and then change the value. Begitu juga dengan supply tu, bateri tu. Double click pada bateri, kita tukarlah berapa volt yang kita nak. 9 volt kepada 5 volt ataupun 3 volt. Kita double click ataupun klik kanan, ubah pada component properties. Dia akan ada, boleh bertukar dia punya nilai lah. Itu kemudahan yang terdapat dalam ICs. Alright, lepas siap semua settle, baru kita klik simulation dekat anak panah play tu, bawah tu. Ada setengahnya bawah, ada setengah atas. Tengok kepada installation version software mana. Lepas tu dah play, kita boleh tekanlah switch. Kemudian LED pun akan menyala. Ini kalau kita letak multimeter, ammeter, kita boleh measure dia punya voltage dan current yang terhasil. Bila kita letak meter-meter ni, itu dah masuk dalam analysis. Analysis tu dalam masuk learning outcome yang ketiga tadi. Yang kedua dan ketiga. Okey, kalau kita nak tengok respons seterusnya, kita tukar nilai-nilai resistor, kita tukar nilai supply, tengok apa yang terhasil. Kalau macam simple circuit ni, of course lah kita boleh tahu dia adalah berkaitan dengan Ohm's law, V sama dengan IR, I sama dengan V over R. Tak masalah. Tapi kalau yang kompleks sikit, macam yang up sikit lah, macam cerita yang kedua tu saya bagi tu adalah power supply tu kan, rectifier tu, AC kepada DC, juga kamu boleh buat analisis dengan menggunakan meter-meter yang tertentu. Cuba nanti saya nak kamu cuba recordkan dalam YouTube. Exercise yang kedua saya bagi tadi tu, rectifier. Full wave rectifier. Okey. Akhir sudah habis chapter 2. Itu adalah berkaitan dengan EDA, tools dan trend pada market. Nanti exercise kedua cuba buat minggu depan, insyaAllah. Kalau ni saya siapkan job sheet pertama untuk kamu buat amali yang pertama. Amali pertama. So far, any questions? Ada soalan tak untuk chapter kedua? Bagusnya, ya Allah. Bagusnya korang ni. Hey. Tak ada soalan Betul Tentang kerja yang saya bagi? Ya, Hanan apa? Okey.
license tak payah, yang kamu install dekat komputer, dekat laptop masing-masing tu tak payah license bagai, itu kan dah crack. Kita crack ni kira illegal tau. Sebab kita untuk tujuan pembelajaran okey lagi. Kalau untuk tujuan buat duit, untuk manufacturing, untuk produce produk, tak boleh, kena saman copyrighted tu. Software ni mahal, bukannya murah. Ini untuk tujuan pembelajaran, kita tahu tak, kita nak belajar tak apa. Itu sebab kita dah crack dah, dia punya license tu kita dah crack dah, Anan. Jangan risau sangat. Sebab tu kita buka software Proteus tu, tak ada masalah pun. Dia tak ada minta apa-apa pun. Key kita dah install kan, license key kita dah install, kemudian library pun kita cilok. Kita ambil mana-mana library yang ada. Okay, Anan? Lain ada soalan? Software ni penting nanti kamu nak buat FYP, final year project pada semester 4 dan 5 nanti. Semester 4 dan 5 kamu akan guna balik software-software ni. Ni Proteus, lepas tu ada SolidWorks, kamu nak kena drawing, drawing untuk menghasilkan satu produk, nak lukis semua menggunakan komputer. Kan? Nampak dia okey lah, nampak canggih sikit. Mungkin okey, lain clear mungkin. Mungkin lain masalah tak apalah. Yang lain okey Okey. Amar okey semua, Amar. Intan okey, ketua. Okey, buat masa ni tak ada lagi soalan ke? Apa soalannya? Tak, buat masa ni tak ada lagi soalan. Buat masa ni tak ada soalan. Okey, alhamdulillah. Sekarang minggu ketiga minggu ketiga, 4, 5. Minggu kelima, minggu keenam dia kita boleh buat test pertama Test pertama. Test online lah, tak ada apa pun. Nak balik college pun lepas, tengoklah announcement minggu depan macam mana kan. Kalau boleh, kalau PKP lockdown ni diriliskan, okey lah. Kalau tak, sambung lagi dah. Kita berdoa lah agar wabak ni semakin dijauhkan, semakin berkurang. Susah nak bergerak pun tak boleh. Lebih 10 km kena saman kan. Duduk rumah je lah. Sambil duduk rumah tu kita berzikir, baca Quran. InsyaAllah kita jauhkan daripada balak ataupun malapetaka. Kita tengok hari-hari ni ada kematian berlaku. Even di daerah Tangkak ni pun hari-hari ada sahaja kematian. Aina Kamila, apa ni komen? Okey. Okey, apa yang okey? Mana Aina? Apa yang okey Aina? Okey. Kalau jika tak ada apa-apa soalan, kita jumpa minggu depan insya-Allah due date untuk buat latihan yang kedua tu minggu depan lah minggu depan. So kalau siap cepat, hantar, jangan tunggu-tunggu sebab minggu depan saya akan bagi kerja lain. Nanti kalau makin tangguh, makin banyak kau punya kerja kan. Begitu dengan subjek lain pun sama je. Sebab tu kerja jangan bertangguh. Dapat buat, ada masa buat, terus buat. Kalau tidak, kalau tu longgok, satu dulang kerja tak habis. Okey, jika tak ada apa soalan, okey, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika wal as innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir.